Korang pernah dengar tak cerita pasal asrama sekolah yang berhantu? Bukan setakat dengar bunyi pelik-pelik tapi betul-betul kena kacau sampai tak boleh tidur malam. Hari ini, aku nak kongsi satu kisah benar yang jadi dekat sebuah asrama perempuan. Kita namakan J Asrama Angsana. Cerita nih famous sangat sampai jadi legenda turun temuran dekat sekolah TU. Cerita dia bermula bila sekumpulan pelajar tingkatan 4. Kita panggil geng tuh Sarah, Fatin, dan Aina. Baru pindah masuk ke bilik asrama nomor 13 di aras paling atas. Mula-mula, semua nampak oke. Bilik tuh bersih, kemas, dan pemandangan dari tingkap pun cantik. Tapi, malam pertama lagi dah mula rasa lain, macam tengah malam buta. Masa semua orang dah tidur? Sarah terjaga. Sebab dengar bunyi orang seret kerusi dekat atas siling. Mula-mula dia buat tak tahu, fikir mungkin bilik atas ada orang tak tidur lagi. Tapi bila dia fikir balik, aras di orang kan, aras paling atas, tak ada bilik lain dah kat atas tuh. Esoknya, dia cerita dekat Fatin dengan Aina. Fatin yang jenis berani sikit nih gelak Dia cakap alah, bunyi tikus agaknya tuh. Aina pulak, memang penakut. Dah mula, pucat muka dia. Malam kedua, gangguan TU makin teruk. Kali ini, bukan setakat bunyi kerusi, tapi diorang dengar bunyi orang berlari-lari dekat koridor luar bilik. Padahal, pukul 11 malam warden dah kunci semua pintu grill. Tak ada siapa boleh keluar masuk dah. Yang paling seram, diorang bertiga dengar bunyi tuh betel-betel berhenti depan pintu bilik diorang. Lepas tuh, tombol pintu dipulas-pulas dari luar, kuat sangat. Macam ada orang nak rempuh masuk. Diorang bertiga dah peluk sesama sendiri. Baca apa yang patut. Bunyi tuh hilang lepas dekat 10 menit. Esok paginya, bila diorang tanya kawan-kawan bilik sebelah, tak ada seorang pun yang dengar apa-apa. Semua tidur lena. Masa tuh, diorang dah mula syak. Gangguan nih memang tujukat bilik di orang Senior-senior bila ditanya, semua senyum sinis Les, ada seorang aka senior nih kasihan. Dia pun cerita, dulu, bilik nomor 13 tuh pernah jadi tempat seorang pelajar perempuan gantung diri, katanya. Sebab tekanan belajar. Sejak hari itu roh, dia tak tenang dan selalu kacau penghuni baru bilik tuh. Macam-macam benda pelik jadi. Pernah ada yang nampak kelibat perempuan rambut panjang, tengah sikat rambut depan cermin. Padahal semua orang dalam bilik tuh rambut pendek. Ada yang barang-barang, dia selalu hilang. Lepas tuh jumpa balik dekat tempat yang tak masuk akal. Kemuncak cerita nih, jadi pada satu malam Jumaat. Masa tuh hujan renyai-renyai. Sarah, Fatin, dan Aina tengah studi untuk eksam. Tiba-tiba, lampu bilik terpadam. Blackout satu asrama. Dalam gelap tuh, diorang dengar bunyi orang menangis toresekesak dari salah satu sudut bilik. Suara tuh sayu sangat, macam tengah menanggung derita. Fatin yang berani tuh pun, suluh dengan lampu telepon dia ke arah bunyi tuh. Dan masa tulah, diorang nampak. Di sudut bilik, dekat tingkap, ada satu lembaga perempuan berpakaian sekolah. Rambut panjang tutup muka, tengah duduk mencangkung sambil menangis. Lembaga tuh perlahan-lahan angkat muka dia, dan apa yang diorang nampak bukanlah muka, tapi satu wajah yang kosong dan gelap gelita. Tak sempat nak jerit, lembaga tuh tiba-tiba meluru ke arah diorang dengan laju. Apa yang jadi lepas tuh? Diorang pun tak ingat sangat. Sedar-sedar diorang dah ada dekat surau asrama, dikelilingi oleh ustaz dan warden. Rupa-rupanya, pelajar bilik sebelah dengar bunyi jeritan kuat dari bilik diorang, dan terus panggil bantuan. Sejak malam tuh, diorang terus minta pindah bilik. Bilik nomor 13 tuh pun dikosongkan. Dan tak pernah lagi diduduki oleh sesiapa sampai sekarang. Jadi, kalau korang duduk asrama, coba periksa sejarah bilik korang. Mana tahu, korang bukan penghuni pertama atau penghuni tunggal. Cerita macam nih, memang buat kita meremang bulu roma kan? Kalau korang ada pengalaman seram macam nih, jangan lupa kongsi kat ruangan komen. Terima kasih. Sebab dah dengar sampai habis, jangan lupa subscribe untuk lebih banyak cerita seram. Jaga diri baik-baik, dan selamat malam.